Kini saya secara langsung di MyTech Kuala Lumpur untuk membawakan anda perkembangan terkini mengenai peluncuran Pelan Hala Tuju Transformasi AI 2040 ataupun AI 2040. Ini adalah satu agenda penting untuk memastikan kelestarian dan bekalan air masa depan negara. Dan kita lihat acara ini akan berlangsung secara rasmi pada jam 3 petang ini dan akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri, kita lihat Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra yang akan merasmikan majlis peluncuran Hala Tuju pada petang 3 petang sehinggalah 4:30 petang ini. Sudah tentu sebelum acara akan berlangsung pada petang ini, pada pagi ini kami akan bawa ke anda dulu bagaimana untuk kita memahami pelan ataupun AI 2040 ini bagi memastikan iaitu masa depan yang lebih cerah dan lebih cekap terutama dalam konteks pengurusan dan pembekalan air negara. Dan sudah tentu saya akan bawakan tetamu bersama saya untuk memberi kupasan lebih mendalam untuk bantu kita fahami bagaimanakah peluncuran Pelan Hala Tuju AI 2040 ini akan memberi impak ataupun kesan positif pada ekonomi dan juga rakyat dalam tempoh jangka pendek dan juga jangka panjang. Dengan itu mempersilakan tetamu kita pada kali ini bersama saya di MyTech Kuala Lumpur adalah Datuk Muhammad Radwan Muhammad Baba Sakri, Timbalan Ketua Setiausaha Air Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Mungkin kita lihat beberapa jam sahaja, kita lihat acara ini akan berlangsung secara rasmi, secara tepat pada jam 3 petang. Mungkin Datuk boleh kongsikan dahulu apakah perkara ataupun elemen-elemen penting kita lihat Hala Tuju mengenai acara AI 2040 dan apakah elemen-elemen utama yang perlu rakyat ketahui? Terima kasih Surawani. Basically, kenapa perlunya AI 2040 ataupun Pelan Hala Tuju Transformasi AI 2040? Pertamanya dia adalah selari dengan konsep matlamat pembangunan mapan dan juga selari dengan konsep Malaysia Madani yang mementingkan pembangunan secara mapan dan inklusif. So, idea pembangunan AI 2040 ini berlaku pada ketika itu di EPU, di mana semua jabatan, kementerian dan agensi yang berkaitan menguruskan air telah mencetuskan idea bahawa perlu kita mengorak langkah melonjakkan sektor air ini supaya ia menjadi sektor yang mapan, yang mampu menyumbang sebagai pemangkin kepada pembangunan yang dinamik, yang boleh mencipta peluang pekerjaan dan juga mewujudkan sistem bekalan air yang lebih cekap, bersih dan lestari. Dan pada masa yang sama kita berfikiran bahawa dalam kita menunggu negara maju supaya kita pastikan yang utiliti ini perlulah dipertingkatkan sejajar dengan negara maju, dan kita lebih ketinggalan kalau dibandingkan dengan sektor tenaga dan juga sektor telekomunikasi. Dan that's why pada masa itu kita berpandangan bahawa sektor air ini juga perlu dilonjakkan supaya selari dengan city yang lain. Mungkin kita lihat itu adalah pelaksanaan agenda AI 2040 untuk ekonomi negara. Mungkin Datuk boleh juga kongsikan mengapa pentingnya agenda AI 2040 ni untuk Malaysia terutamanya. Ya, kalau kita tengok selari dengan kepesatan pembangunan negara ke arah mencapai negara maju dan juga berlakunya perubahan iklim di dunia, saya fikir AI 2040 amat kritikal dan memainkan peran penting supaya kita dapat mendapati dari segi kesan daripada perubahan iklim. Kalau kita tengok sekarang di negara kita amat ketara dari segi kesan perubahan iklim. Selalu berlaku kejadian banjir yang besar, kemarau yang berpanjangan dan juga berlaku penyusutan kepada sumber air. So selain daripada itu, untuk kita memastikan kita punya perkhidmatan bekalan air supaya terus mapan, berkembang maju dan lestari, kita perlu lihat dan teliti apakah perkara-perkara yang perlu kita perbaiki, terutama dari segi penggunaan NW dan sebagainya, dan juga penggunaan teknologi untuk kita memantapkan lagi kita punya perkhidmatan kepada pelanggan. Dan kalau kita tengok dari segi secara keseluruhannya, terkini datangnya pelabur-pelabur besar
mega ke negara kita, ya, seperti data center dan sebagainya. Apakah perkara yang mereka perlukan? Secara asasnya mereka bertanyakan sedang tentang ketersediaan dari segi kita, keterjaminan bekalan air dan juga tenaga. So that's why saya fikir perlu bukan saja untuk memtabatkan kita punya industri bekalan air, pengurusan sumber air dan sebagainya, tetapi juga menjurus kepada mencipta peluang ekonomi baru ke arah ekonomi baru, blue ekonomi. Dan Datuk, kalau kita lihat acara ini sudah tentu matlamat besarnya adalah untuk memastikan kelestarian dan bekalan air yang cukup. Bagaimana agenda ini dapat memperbaiki pengurusan air negara? Ya, kalau kita tengok dari segi 8 plan yang telah dibukukan dalam Air 2040 ini, salah satunya ialah kita menggunakan teknologi pintar, terutamanya dalam pengurusan NRW dan sebagainya, dan juga dari segi untuk menangani kesan daripada perubahan iklim ini, terutamanya dari segi banjir, kita memperbaiki kita punya dari segi reka bentuk, kita punya rajang tempatan banjir dan sebagainya. Dan di samping itu kita juga perlu melihat dari segi penglibatan masyarakat, menyedarkan masyarakat betapa pentingnya kita menjaga pengurusan sumber air dan bekalan air, dan kita menggerakkan minda masyarakat supaya mereka juga bersifat sense of belonging terhadap, terutamanya dalam penjagaan sumber air dan dari segi pembuangan sampah dan sebagainya. Dan kita juga melibatkan masyarakat supaya bersama-sama dengan kita dalam konsep di kementerian. Kita ada konsep denai sungai kebangsaan dan juga kita ada konsep kudah, iaitu kutip sampah sambil beriadah. Yang ini kita melibatkan masyarakat, dan secara tidak langsung masyarakat akan lebih merasakan pentingnya mereka menjaga sumber air. Dan kalau ini kita dapat kita tingkatkan dari segi keterjaminan sumber air, dari segi sumbangan kita, dari segi bekalan air yang cekap dan sebagainya, secara tidak langsung dia akan memberi kesan langsung kepada masyarakat, terutamanya dari segi konsumer lah, ya, supaya dia akan air bekalan air yang terjamin, dan secara tidak langsung pelabur-pelabur dan akan terus datang ke negara kita dan secara langsung merancakkan ekonomi negara kita dan meningkatkan pendapatan rakyat masyarakat di negara kita. Dan ketika ini kita berada di MITEC Kuala Lumpur, melihat banyak reruai dan iaitu pameran yang tersedia di sini untuk membawakan pemahaman lebih mendalam mengenai ringkasan Pelan Hala Tuju Transformasi Air 2040. Dan sebentar petang nanti kita akan lihat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof yang akan merasmikan kita lihat acara forum ini pada petang nanti. Mungkin boleh kongsikan di acara ataupun forum kita lihat banyak persediaan pameran yang tersedia di sini. Mungkin boleh kongsikan apakah tumpuan utama forum ini? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Datuk Seri Menteri saya Petra yang begitu aktif dan datang dengan berbagai idea. Dan Air 2040 ini adalah jenama yang diberikan oleh beliau sendiri. So petang ini sekejap lagi kita akan dalam satu forum, dan di sini kita tengok berbagai booth daripada berbagai agensi, daripada NGO, daripada pihak swasta dan sebagainya, mengetengahkan hasil produk-produk mereka dan juga hasil inovasi yang dapat dikongsikan bersama. Dan pada masa yang sama ada juga menawarkan konsep pembayaran alternatif untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya lah. Ya. So untuk forum kita sebentar lagi adalah kombinasi daripada berbagai pakar, sama ada dari segi keuangan, daripada teknologi dan inovasi, daripada penyelidikan, daripada akademik dan NGO. Kita blendkan mereka bersama dan kita akan dapat satu hasil daripada perbincangan itu. Macam mana kita nak terus apa yang terkandung dalam dokumen Air 2040 dapat kita realisasikan demi memtabatkan industri sektor air negara. Baik, itu adalah antara fokus dan pilar utama yang akan dibawakan dalam forum pada petang ini. Mungkin boleh kongsikan untuk orang ramai yang di luar sana yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai acara dan forum ini. Kat mana mereka boleh dapat, Datuk? Mungkin boleh dapat daripada portal WST 2040, dan kita jemput sama-sama datang ke sini untuk kita ramai-ramai mendengar
perkongsian ilmu dan pengalaman semua pakar-pakar ni kita jemput daripada pelbagai-bagai jabatan dan agensi, dan mereka adalah mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. So untuk dapat ilmu yang baru, pengalaman yang baru, dan untuk lebih jelas tentang sektor negara ini, saya bagi pihak kementerian mengalu-alukan kedatangan semua untuk memeriahkan lagi kita punya majlis peluncuran AI 2040 yang akan berlangsung pada petang ini. Mungkin Datuk, sebelum saya lepaskan Datuk, mungkin boleh kongsikan beberapa senarai harapan yang ingin dicapai daripada forum ini. Apa yang ingin kita capai ataupun hasrat yang lebih bersifatkan jangka panjang untuk masa depan ekonomi negara? Pertamanya ialah untuk dari segi ke mana kita nak dari segi pembangunan infrastruktur. Sekarang ni kalau kita tengok, kita punya pembangunan infrastruktur itu hanyalah bergantung semata-mata kepada peruntukan daripada kerajaan, secara pembangunan daripada kerajaan. Tetapi kita untuk jangka masa panjang, kita tidak boleh berlangsung seterusnya bergantung kepada konsep semasa, dan kita perlu ada satu idea yang lebih kreatif macam mana kita boleh wujudkan satu pembiayaan yang lebih bersifat alternatif dan melibatkan bersama daripada pihak swasta supaya kita punya infrastruktur ni dapat kita pertingkatkan. Dan dari segi pengurangan NRW umpamanya, kita perlu ada satu pendekatan baru yang lebih komprehensif dengan menggunakan teknologi pintar. So sasaran kita ialah dari segi konsep pengurangan NRW, menjelang 2020 kita dapat kurangkan menjadi kepada 10%. NRW ni apa yang kita hadapi sekarang akibat NRW ni, kita kerugian begitu besar, lebih kurang 2 bilion setahun. So kalau ini dapat kita tingkatkan secara langsung, kita dapat kurangkan kerugian kita daripada NRW ni, so secara langsung dapat menyumbang kepada ekonomi negara kita pada masa akan datang.